Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat berpeluang dan berkesempatan untuk membincangkan dan juga mendedahkan, membongkarkan apakah pegangan Syekh Abdul Qadir Jilani ataupun Jailani yang dia wafat pada tahun 561 Hijrah, lahir pada tahun 470 Hijrah. Jadi di sudut umumnya, orang yang belajar agama ni mengenali siapakah Abdul Qadir Jailani. Seorang ulama tasawuf yang bermazhab Hambali, dan dianggap beliau ini adalah merupakan wali bagi orang-orang yang tarekat, orang-orang yang belajar tasawuf ini. Syekh Abdul Qadir Jailani ini menjadi idola mereka. Sebab apa? Cara pembahasan dia yang berkaitan dengan isu-isu tasawuf sangat hebat, dan juga pengamalannya pun sangat hebat. Jadi sebut Abdul Qadir Jailani ni semua orang tahulah. Tapi orang lebih mengenali Syekh Abdul Qadir Jailani ni bukan di sudut akidah. Mereka mengenali Syekh Abdul Qadir ini di sudut apa dia? Kesufian, tasawuf, dan dianggap beliau ni sebagai wali. Memang betul pun dia adalah orang yang soleh. Jadi kita nak membongkarkan dan mendedahkan di sini apakah pegangan akidah dia. Bila sebut Abdul Qadir Jailani ini, semua orang iktiraf dia, semua orang mengaku. Tetapi orang tak tahu bagaimanakah pegangan akidah dia. Sama ada dia berpegang kepada akidah salaf ataupun akidah khalaf. Jadi kalau kita tengok di dalam bukunya ini, Al-Ghundiyah li Talibi Tariqil Haqqi wad Din. Al-Ghundiyah li Talibil Haqqi wad Din, Syekh Abdul Qadir Jailani ataupun Jilani. Kita tengok di dalam perbahasan bab tauhid. Kitab mukadimah ni dia cerita bab tauhid, lepas tu dia cerita bab fiqh dan seterusnya, bab tasawuf. Dalam bab ini muka surat 72, dia kata wahwa, yakni Allah Subhanahu wa taala, setelah dia ceritakan keluasan tingkatan langit, lapisan-lapisan langit dan juga lapisan-lapisan bumi, dan jarak di antara bumi dan juga langit yang pertama berapa jaraknya. Lepas tu dia kata lagi wal ma'u fawqas samai, di atas pada langit itu adalah air. Langit yang ketujuh wa arsyur rahmani fawqal ma'i, arash rahman itu atas daripada air. Itu disebutlah hadis. Macam mana ada air di atas tu? Atas pada langit yang ketujuh tu ada air. Lepas tu arash tu atas daripada air. Bila kita orang tanya, kita sebut wallahu alam lah, sebab hadis sebut macam tu. Hadis sebut macam tu. Dan dia kata lagi, sepah dia kata wa arsyur rahmani fawqal ma'i wallahu ta'ala ala arsy. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Rupa-rupanya bila kita kaji, kita selidik, kita tekun tengok, Syekh Abdul Qadir Jailani ni walaupun dia 561 dia wafat, dia lahir pada tahun 470 Hijrah. Sepatutnya, biasanya sebahagian ulama dalam kurun yang berikutnya selepas daripada 300 tahun daripada generasi awal ataupun hijrah, banyak sebahagian ulama berpegang kepada khalaf, tetapi dia tidak, dia berpegang kepada salaf. Kita tengok dalil yang cukup terang bahawa dia kata Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Dia tidak berpegang, tidak beriktikad Allah taala tidak bertempat. Kita dah bahas masalah tempat. Tempat ini amrun i'tibari. Maknanya benda yang ada dalam pemikiran, tak ada kita nak terjemahkan di luar tempat-tempat tu macam mana. Macam kita kata Ali, dia duduk tu ada tempat tak? Ada tempat. Mana tempat dia? Kamu semua ni ada tempat tak? Ada. Tunjuk tempat tak mana? Tunjuk tempat kamu tahu mana?
Kamu tunjuk kena lantai. Tempat tu tak mana? Istilah tempat tu. Sebab tu dipanggil dia kata amrun adami, suatu perkara yang tak ada, ataupun makanul adami, ataupun al-makan dunal al-makanul adami. Dia panggil makanul adami. Maknanya tempat yang tak ada. Ataupun amrun adami, ataupun al-makan dunal makan. Jadi ulama-ulama falsafah bahas benda tu. Tempat-tempat ni ada ke benda yang ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala atas daripada segala tempat. Atas daripada arah tu bukan tempat. Jadi ada golongan yang dia tak boleh terima kita kata Allah Taala atas daripada arash. Kita menempatkan Allah Taala. Lalu golongan yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala di atas arash ni, dia adalah mujassimah, menganggap Allah Taala berjisim, ataupun musyabbihah, menganggap Allah Taala tu ada tasyabuh, kesamaran, penyerupaan dengan makhluk. Sebenarnya tak ada benda tu, istilah falsafah sahaja. Golongan ahli kalam terjerat dengan pemikiran-pemikiran falsafah. Kalau kata tempat, sesuatu tempat, tu benda baharu, dia adalah makhluk. Kalau kata Allah Taala atas pada arah, kita menempatkan Allah. Maka kita mujassimah. Ini menjisimkan Allah, menganggap Allah Taala berjisim. Sebab jisim perlukan tempat. Lalu kafir orang tu keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Senang kalau nak kata orang kafir ni kan susah. Lari daripada apa yang kita pegang kafir berat macam tu. Sedangkan semua orang Islam kita ni innamal mu'minuna ikhwatun, semua bersaudara. Oleh kerana tak faham, ceteknya maklumat, terpengaruh, terbelenggu dengan pemikiran-pemikiran falsafah, dibawa kepada ajaran akidah ini, kepada ilmu akidah, sehingga dalil-dalil dan nas-nas yang soreh, yang terang daripada Quran hadis diketepikan, nak bagi sesuai dengan kepala otak ni. Otak tak boleh terima Allah Taala atas pada arah kerana bertempat, tak boleh terima. Sampai lagu tu, kalau kamu mengaji tak betul-betul daripada Quran dan hadis, inilah jadinya. Kita cerita dalam perbahasan ustaz kata Allah Taala atas arah tu 40 buah kitab lebih. Satu kita bongkarkan. Semua dia orang tolak. Orang ni faham sendiri, cetakan tu salah, ini telah ditahrifkan oleh Wahabi, dipinda, diubah suai. Dia berani cakap macam tu. Kalau dulu, sebelum kita sambung kan, sekitar tahun 80-an, kenapa Maulana Asri ni dia beria-ria sangat bila berceramah, banyak menyentuh tentang Syiah, sehingga dia menulis buku, buat kertas kerja, bentangkan tentang bahaya Syiah. Sebab Syiah ni sesat, kufur. Dan sebahagian besar daripada kalangan ulama-ulama di Malaysia ini dan Tok Guru terpengaruh dengan ajaran Syiah, menganggap Syiah ini sebahagian daripada mazhab dalam Islam yang diterima, mazhab yang mu'tabar. Sebab tu dia lawan-lawan sungguh. Sani anak murid dia orang lain, ustaz pun dah reti dah, Tok Guru pun dah celiklah mata sikit tentang Syiah, bahaya Syiah ni dan kesesatan Syiah. Sebab tu dia bersungguh-sungguh lawan. Dan kalau kita tengok menentang apa dia ajaran batini dan Ibnu Arabi, dibongkar dengan seluas-luasnya oleh Ustaz Noor Idrus. Ustaz Noor Idrus kan, dibongkar tentang kesesatan golongan batiniah. Jadi ustaz ni kenapa duk cakap juga benda yang kita bincangkan ni, Allah Taala taharah, Allah Taala taharah ni, nak bongkar kan bahawa itulah yang sebenarnya i'tiqad salafus soleh yang dianggap oleh golongan sebahagian daripada pihak ataupun golongan Wahabi ini. Dia kata berlindung daripada belakang ahlul hadis ataupun salaf. Mereka menganggap mereka ahlul hadis, mereka menganggap mereka itu adalah golongan salaf, sebenarnya mereka adalah Wahabi dan sesat. Jadi ustaz rasa terpanggil sebelum mati ni nak cerita sebanyak-banyak mungkin. Memang ada dalil yang kuat Allah Ta'ala berada di atas arash, sehingga kitab tasawuf ni, kitab pengarang dia adalah orang tasawuf dan dianggap sebagai wali. Dia pun mengatakan Allah sebab dia punya i'tiqad pegangan Allah Ta'ala atas arash. Kenapa dalam bab tasawuf dan kewaliannya boleh diterima oleh majoriti orang yang belajar agama, kenapa tentang akidahnya mereka tak ambil? Kalau tak ambil tak apalah, satu tak ambil tak apalah, maknanya kena meraihkan orang yang mengatakan Allah Ta'ala atas arash. Bahkan itu dalil yang cukup kuat. Okey, kita baca lagi. Dia kata wa huwa bayinun an khalqihi wa la yakhlu an min ilmihi makanun wa la yajuzu wasfuhu bi annahu fi kulli makanin
Dia kata bukanlah bila kata Allah Ta'ala tu ada di atas aras, dia itu maknanya berdempik dengan aras. Dia itu terpisah dengan aras. Contohnya kita ini aras terpisah. Tak tahu macam mana. Wallahu alam, kita pun tak pernah tengok. Dia kata dan tidak sunyi daripada ilmunya tempat. Tak boleh kata Allah Ta'ala tidak bertempat ataupun dia mengata-kata tempat di mana-mana. Cuma di sudut ilmu. Yang banyak kali juga Ustaz dah terangkan tentang inni ma'akum kan. Wa huwa ma'akum, itu sudut ilmu. Dia tak baca, kita tak tafsir. Ustaz tok guru yang kata kalau gitu Allah Ta'ala duduk setiap orang lah bersama dengan kamu. Itu di sudut ilmu, bacalah semua, kita tak tafsir. Dia main akal. Okey, dia kata di sini bal yuqalu innahu fis samai 'alal arsy. Bahkan dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu di langit di atas arasy. Maknanya arasy ini atas daripada langit yang ketujuh. Maka Allah Taala berada di atas daripada arasy. Kama qala jalla thana'u, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi oleh pujiannya. Maknanya Allah Taala maha agung, maha tinggi. Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Ayat ni yang selalu kita baca. Nanti kita akan hurai lagi. Bila mutaaddi dengan ala tu dalam Al-Quran apa maksud? Alal judi, fastawa 'alal judi. Nanti kita akan bahas di dalam sesi yang berikutnya. Fastawa 'ala suqih, apa maksud? Istawa 'ala tu. Tak boleh cerita hari ni kita nak bongkarkan tentang akidah Syekh Abdul Qadir Jailani aja. Summa stawa 'alal arsyir rahman. Tengok ayat yang kedua. Ilahi yas'adul kalimut tayyib, kepadanya lah. Nya di situ kembali kepada mana tu? Kalau kita tengok tafsir Qurtubi. Sebab orang boleh kona walaupun dalam bahasa yang senang saja, ahli kalam dan ahli falsafah ni sebenarnya domain tu kembali kepada sini. Dia boleh reka. Dia nak putar belik orang ni, nak bagi orang terpedaya, dia putar belik. Nanti kita buka tafsir Qurtubi. Dia kata ilahi yakni ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Naiknya kalimut tayyib maknanya kalimah-kalimah yang baik. Sebahagian ulama kata kalimut tayyib ini maknanya tauhid, kalimah tauhid la ilaha illallah. Ataupun zikrullah. Sebahagian ulama sebut segala-segala zikir. Itu dipanggil kalimah yang baik. Wal amalu soleh yarfa'uh, dan amalan-amalan yang soleh itu mengangkat kalimah-kalimah yang baik. Maknanya amalan zikir-zikir ataupun kalimah tauhid tu tadi. Semua amalan kita semua dibawa bertemu dengan Allah. Amalan kita naik ke mana? Yata'aqabuna malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Malaikat ni silih berganti. Yang jaga malam tadi kan, bila malaikat subuh turun dia naik, bawa kita punya amalan tadi. Kita buat apa malam tadi? Ada qiyamul lail tak? Ada baca Quran tak? Zikir tak? Buat naik atas. Ini yang malaikat yang duk tengok kita sekarang ni. Lepas asar kan, nak maghrib kan, lepas asar dia bawa amalan kita buat apa hari ni? Bawa pergi bertemu dengan Allah Ta'ala. Dia cerita apa yang kita buat. Lalu kan ada di dalam hadis Muslim yang Ustaz sebutkan tadi, kaifa taraktum ibadi, bagaimanakah kamu meninggalkan hamba-hamba aku? Malaikat jawab, hum yusallun, mereka itu sedang sembahyang, sedang berzikir. Maka amalan kita ni dibawa oleh malaikat yang bawa amalan naik ke langit bertemu dengan Allah Ta'ala. Tunjukkan kepada amalan kita kepada Allah. Okey, itu ayat-ayat Quran lah. Ayat ni pun kita berulang kali kita baca, yang mensabitkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas daripada arasy. Bila kita sebut atas daripada arasy, bukan duduk macam tu. Berpisah daripada arasy. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hakama bi islamil amati lamma qala laha aina Allah. Tengok hadis ni golongan ahli kalam falsafah kata hadis ni hadis ahad. Tak boleh jadi hujah dalam masalah akidah. InsyaAllah kalau ada masa kita terangkan pula bagaimana hadis-hadis ahad ini boleh disabitkan dalam isu akidah, bukan saja fiqh. Sebab Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut di dalam Fathul Bari, golongan ahli kalam ini dia akan ejah, dia akan letakkan satu kaedah.
Kaedah itu menyokong pendirian dan juga pegangan akidah dia. Mana-mana pandangan, dalil, hujah daripada Quran ke, daripada hadis ke, dia akan tolak kalau sekiranya berlaga, bercanggah, bertembur dengan kaedah. Apa maksud bertembur dengan kaedah? Allah Ta'ala tak bertempat. Kalau bertembur dengan kaedah tu, buat mari Quran pun. Walaupun kata Ar-Rahmanu ala arsyis istawa ilahi yas'adu kalimut tayyib wal amalu salih yarfa'uhu inni mutawaffu fika wa rafi'uka ilayya. Macam-macam yang Quran kita boleh kemukakan. Allah Ta'ala berada di atas arah, dia mewafatkan Nabi Isa, dia angkat ke langit. Amalan soleh diangkat ke langit. Walaupun kita bagi ayat macam Quran macam banyak mana pun, hadis banyak mana pun, bercanggah dengan kaedah, dia akan tolak ayat-ayat Quran dan hadis, pegang dengan kaedah yang dicipta. Itunya bahaya ilmu kalam, bahaya ilmu falsafah. Kita akan sebut lagi bahawa yang dulu-dulu ulama-ulama Asy'ariyah dulu, betul lah, Syekh Abdul Qadir, Syekh Abu Hasan Asy'ari, dia duk lawan golongan falsafah, golongan yang guna akal untuk menafikan tentang kewujudan Allah. Mereka ada jasa di dalam agama. Yang sekarang ni dia lawan siapa? Adakah lawan golongan yang guna akal? Mereka sendiri guna akal. Golongan yang guna logik dan falsafah? Tak, mereka bukan lawan golongan itu. Mereka lawan golongan ahli hadis. Mereka lawan golongan salaf. Mereka lawan golongan yang ajak manusia kembali kepada akidah salah. Hak tu mereka lawan. Kalau belajar, bagus belajar ilmu kalam, ilmu falsafah ni untuk nak rak balik orang yang menggunakan falsafah dan ilmu kalam untuk mensabitkan Allah Ta'ala, untuk menafikan tentang wujudnya Allah Ta'ala. Guna akal boleh, logik. Macam zaman sekarang ni, ada orang-orang yang kita baca Quran, baca hadis, dia tak boleh terima. Kita guna logik, boleh. Tetapi nak guna logik mengatasi nafs, dalil, hujah daripada Quran hadis, tak boleh. Tengok. Dia kata, "Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hakama bi islamil amati." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghukumkan keislaman seorang hamba. Seorang hamba perempuan. Orang kata itu akidah hamba. Bila Nabi, macam-macam dia orang buat keluar logik akal. Macam mana boleh pegang hadis tentang akidah hamba? Ini hamba betul lah, dia kata Allah Ta'ala taharah. Okey, akidah hamba dengan akidah orang yang merdeka ada beza ke? Ada beza ke? Tak ada beza. Akidah hamba dengan akidah orang merdeka ni tetap mengatakan tentang kewujudan Allah Ta'ala, rukun iman yang wajib difahami dan dipegang, rukun Islam bersama, sama ada hamba ataupun orang merdeka, sama akidah. Orang yang merdeka boleh kata Allah Ta'ala, kena kata Allah Ta'ala tu esa, satu. Orang merdeka, orang yang hamba boleh kata pula dua, tiga lah. Akidah dia sah. Tak, akidah dia sama je. Usul kepada akidah ni sama je. Bila Nabi tanya aina Allah fa asyarat ila sama', dia mengatakan Allah Ta'ala dia tunjukkan di langit. Ustaz pun dah bahas lah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam Muwatta Imam Malik. Kita dah bahas di dalam riwayat Muslim. Orang kata hadis ini ahad. Tak. Ada sanadnya lemah? Tak. Hadis ini adalah merupakan hadis yang sahih. Kita dah buat satu video bahas isu ni. Sebab golongan falsafah duk jawab, ahli kalam pun dia kata hadis ni hadis ahad. Syarat ke langit itu bukan menunjukkan dia Allah Ta'ala berada di langit. Bukan menunjukkan makan, tetapi menunjukkan makanah. Menunjukkan ketinggian. Dia kona. Bukan nak kata Allah Ta'ala taharah, dia kata atas. Dia nak tunjukkan sifat Allah Ta'ala tu ketinggian. Tengok. Memang mesti. Kalau boleh tipu, dia akan tipu. Kalau boleh mengelak, mereka akan mengelak. Kalau boleh menghuraikan, memalingkan maksud yang sebenarnya, mereka akan palingkan bagi sesuai dengan kaedah yang Ustaz sebutkan tadi. Sesuai dengan akal. Tolak dalil Quran hadis pun tak apa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain pula. Tadi sahih Muslim. Hadis yang ke-537 dia kata dalam ni lah. Tapi hadis ni memang sahih, tapi sudut nombor kadang-kadang dia lari. Cek. 537. Hadis yang kata aina Allah tadi. Selain daripada Muslim, Imam Baihaqi dan juga Imam Malik di dalam Muwatta'nya. Ada bawa mari hadis ni juga. Dan Imam Syafi'i di dalam Risalah. Dan juga Imam Syafi'i bawa juga hadis ni di dalam bagi orang yang berpegang pada mazhab Syafi'i. Di dalam bab nak menentukan seseorang itu Islam, seseorang itu Islam ataupun tidak, yakni seseorang dipanggil dia tuan, untuk membolehkan dia memerdekakan hamba. Dalam bab tu Imam Syafi'i bawa mari nak kena test dulu hamba dia Islam ataupun tidak.
Dia buat mari hadis ni. Dia buat mari kisah ni. Bila ditanya aina Allah, dia fa'asyarat ila sama, hamba tu kata Allah Taala di langit. Nanti ada jawab tu. Jawab. Kita jawab dengan ilmu lah, jangan emosi, jangan marah, jangan bergaduh. Kita jawab dengan ilmu santai-santai kan. Kita bukan nak bergaduh. Dia jawab, kita jawab balik. Benda boleh jawab, apa masalah kan? Okey, hadis yang seterusnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abi Hurairah. Telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba kitaban ala nafsihi. Tak kala Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk, dia menulis satu kitab yang berada di sisinya, dia menulis satu kitab ala nafsihi tentang dirinya, wa huwa indahu, dan dia berada di sisi kitab. Fauqal arsy, dia pula berada di atas arasy. Inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmat aku mengatasi akan kemurkaan aku. Allah Ta'ala ada sifat marah dan Allah Ta'ala ada sifat rahmat. Antara rahmat dengan marah ni, yang mana melebihi? Rahmat. Marah-marah pun kalau kita bertaubat minta ampun, Allah Ta'ala ampun semua dosa kita. Kecuali syirik je lah. Ada semua tokong, semua berhala menganggap Tuhan lain daripada Allah Ta'ala tu, yang tu Allah Ta'ala tak ampun. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala, apa dia? Itu terjemah tadi. Inna Allah la yaghfiru, inna Allah la, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni. La yaghfiru an yushraka, tidak mengampuni sesuatu yang disyirikkan dengannya, dan mengampun dosa selain daripada syirik. Kita banyak dosa, banyak salah, bertaubat Allah Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala marah lah kita buat salah ni, tetapi Allah Ta'ala boleh ampun kecuali syirik. Rahmat Allah Ta'ala mengatasi akan kemurkaan Allah. Wa fi lafzi akhar, pada lafaz yang lain, lamma qadallahu subhanahu al-khalqa kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqal arsy anna rahmati sabaqat ghadabi. Dalam riwayat yang lain, ini Syekh Abdul Qadir Jailani bawa mari hadis-hadis tentang Allah Ta'ala Taala untuk mengukuhkan dakwaan dan hujah dia selain daripada beberapa ayat Quran. Dia bawa mari hadis-hadis Nabi tentang Allah Ta'ala berada di atas. Ni nak takwil kat mana lagi? Dia orang takwil, mesti takwil lagi. Walaupun terang hadis tu kata Allah Ta'ala berada di atas kan, fawqal arsy tu kan. Dia akan takwil lagi, nak bagi sesuai dengan otak ni. Kalau tidak, tak masuk lah. Tak masuklah kaedah dengan otak ni. Kalau terima hadis ni, kalau terima ayat Quran, tak masuk. Jadi takwil lah. Kadang-kadang kata, cetakkan bila tu? Cetakkan kami tak ada ayat tu. Kitab tu dah ditahrifkan oleh Wahabi. Dia faham ibarat tu salah faham. Sepatutnya macam ni. Tengok. Sepatutnya faham macam ni, bukan macam tu. Dia akan konar lah. Okey, yang bagi itlaqul sifatil istiwa'i min ghairi ta'wilin. Wajib kita itlaqkan, kita pegang, dia kata. Sifat istiwa itu dengan ketiadaan takwil. Pegangan siapa ni? Syekh Abdul Qadir Jailani yang dianggap wali ni. Menjadi idola orang, pegangan orang, ikutan orang. Memang soleh orangnya. Memang orang yang baik. Dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tok wali pun kata Allah Ta'ala taharas. Wa annahu istiwa'uz zat 'ala al-'arsy la 'ala ma'na al-qu'ud wal mumasah. Istiwa di sini bukan istiwa sifat, istiwa zat. Diri Allah Ta'ala tu. Istiwa zat. Tengok. Dia kata wa annahu istiwa'uz zati 'ala 'arsyihi la 'ala al-ma'na al-qu'ud wal mumasati kama qalatil mujassimah wal qaramiyah. Tidak dengan makna duduk. Dan juga bersentuhan. Hak ni beza antara mujassimah dengan salaf. Pokok mujassimah ni dia kata kan. Pokok mujassimah. Dia ada beza mujassimah dengan salaf. Atau golongan salafi di Malaysia yang dilabelkan sebagai Wahabi tu ada beza. Takkan yang tu pun tak sekolah. Dia ni tak sekolah punya orang. Sama kan antara golongan salafi di Malaysia ni dengan golongan mujassimah ni, pokok mujassimah ni. Pokok musyabbihah. Dia tak boleh nak beza musyabbihah mujassimah ni dengan golongan yang berpegang dengan akidah salaf. Mengaku salah tapi Wahabi. La ala
ma'na al-'ulwi wal rifi'ah, bukan dengan makna ketinggian. Kama qalatil Asy'ariyah. Bukan makna ketinggian. Ketinggian tu maknanya sifat. Wala 'ala al-ma'na al-istila' wal ghalabah. Kama qalatil Mu'tazilah. Bukan dengan makna menguasai, mengalahkan sebagaimana Mu'tazilah sebut. Kita baca pula Ibn Battal ni. Ataupun dalam Fathul Bari ada. Sebab tu kena mengkaji. Wa amal istiwa'u fakhtalafan nasu fil ma'nahu. Ibn Battal kata apa? Perkataan Ibn Battal ni dinakalkan oleh Ibn Hajar al-Asqalani, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, tetapi dia juga alim di dalam ilmu hadis. Dia kata, wa amal istiwa'u fakhtalafan nasu fi ma'nahu. Dan adapun istiwa itu berselisihlah pendapat oleh maknanya, oleh manusia tentang maknanya. Faqalatil Mu'tazilah innahu bi ma'nal istila' wal qahri wal ghalabah. Makna istila' menguasai, menewaskan, dan juga memerintah. Wahtaju biqauli Syai', mereka berhujah dengan Syai'. Mu'tazilah yang kata istila' ni. Allah Ta'ala Ar-Rahman wa ala arsy istawa, istawa dengan makna istila', menguasai. Nak kuasai, nak menguasai, hujah yang dikemukakan oleh Ibn Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari, nak menguasai ini, maksud menguasai setelah menewaskan pihak musuh, memperoleh kemenangan, lepas tu baru kuasa. Allah Ta'ala, dia berlawan dengan siapa? Siapa boleh berlawan dengan Allah Ta'ala? Maknanya sebelum Allah Ta'ala menang, dia tak menang lagi lah. Sebelum dia berkuasa, tak berkuasa lagi lah maksudnya. Untuk mengukuhkan dakwaan istila' ataupun istaula itu, buat mari hujah ni disokong oleh Syai'. Qad istawa Bishrun 'ala al-Iraq. Telah menguasai, istawa dengan makna menguasai. Ambil Syai' ni. Telah menguasai lah oleh Bishr di atas negeri Iraq min ghairi saifin wa damin muhraq. Dengan ketiadaan menggunakan pedang, dengan ketiadaan berlaku pertumpahan darah. Hadis ini, siapa sebut hari itu? Akhtar, seorang Nasrani. Ibnu Katsir kata jangan. Tak boleh, hadis ni tak boleh guna. Syai' ni tak boleh guna kerana Syai' ini mula-mula yang tuturkan adalah siapa dia? Akhtar, seorang Nasrani. Tengok Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. Kalau ada kita baca, kalau tak ada nanti kita tangguh. Itu dah baca kan? Ada tengok. Bidayah wan Nihayah. Kalau tak ada, tak apa, kita baca hari lain. Sini lah, Filipina ada. Hari tu Firdaus susun kita ustaz kan? Betul. Bukan. Kalau tak ada, kita buka hari lain. Bidayah wan Nihayah. Ada? Tak ada, nanti kita buka hari lain. Maknanya, Ibn Katsir sebut, Syai' itu daripada Akhtar, seorang Nasrani. Kok jumpa. Kamu belakang tengok belakang. Tak. Dalam ustaz dah ambil jilid dah tu. Belakang kamu pakai sat ni. Kamu lindung. Pakai bangun. Ni tengok kat belakang kamu. Itu dak yang bahasa Arabnya. Tak apa. Kita baca hari lain. Tapi dalam tu kita dah bentang kan sebenarnya. Tapi nak ulang balik lah. Okey, tak apa. Nanti kita baca hari lain. Maknanya istilah, kalau kita nak pegang dengan istaula ataupun istilah ni, pegangan siapa tadi? Mu'tazilah kan? Sebab dia kata sini, la al-ma'na al-istilah. Wal ghalabah kama qalatil Mu'tazilah. Sebagaimana yang dipegang oleh Mu'tazilah. Kata istawa dengan mana istaula tu ataupun istilah itu maknanya pegangan Mu'tazilah. Jangan duk keras sangat duk mengatakan orang Wahabi. Pegangan kamu itu Mu'tazilah. Siapa sebut? Syekh Abdul Qadir Jalani. Siapa sebut lagi? Ibn Battal. Siapa sebut? Ibn Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Lianna syar'a lam yarid bidzalik. Syarak tak
tidak meriwayatkan demikian dengan makna istawla, tidak ada dalil. Wala nuqila an ahadin minas sahabati wat tabi'in minas salafis salihin min ashabil hadis. Tidak dinakalkan daripada mana orang daripada kalangan sahabat, tabi'in dan juga salafus salih mengatakan istawa dengan makna istila, tidak ada. Min ashabil hadis juga daripada golongan ahli hadis. Balil manqulu anhum hamluhu ala al-itlaqi. Bahkan yang dinakalkan daripada mereka siapa tadi? Sahabat, tabi'in, salafus salih dan juga ahli hadis. Pegang secara itlaq, secara mutlak, tanpa ditakwilkan. Wa ruya an Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulillahi azza wa jalla. Diriwayatkan daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah ni siapa dia? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang ayat Quran Ar-Rahmanu ala arsyistawa, surah Taha ayat 5. Qalat al-kaifu ghairu ma'qul. Bagi kafiat tak boleh dipikir lah. Macam mana nak fikir tentang zat Allah Taala? Wal istiwa'u ghairu majhul. Istiwa bukan tidak diketahui, maknanya diketahui lah. Wal iqrar bihi wajibun. Mengaku Allah Taala istiwa atas arah itu wajib. Wal juhudu bihi kufrun. Menentang tentang Allah Subhanahu wa taala berada di atas arah itu dia kata kufur. Kalau menentang wa qad asnada Muslim bin Hajjaj anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihi kadzalika fi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa qala Ahmad bin Hanbal rahimahullahu qabla mautihi. Imam Ahmad bin Hanbal pula, Imam Hanbali, sebelum dia menyebut perkataan ini sebelum dia meninggal dunia, biqaribin, tak berapa lama sebelum dia meninggal dunia, dia sebut akhbarus sifati tumarru. Hadis-hadis berkaitan dengan sifat dilalui hadis itu. Orang kata lalui macam mana? Kita tak bahas dah, macam bila kata taharah tu taharah. Macam mana macam ni kita tak fikir dah. Orang kata tuduh hurai, kita terjemah ya. Sebagaimana yang disebut oleh para ulama di dalam memahami ayat tersebut. Masalah tangan, masalah apa, tangan-tangan. Mana ada hurai lebih? Dia kata itu dah masuk tafsir. Kita terjemahlah apa makna. Sebagaimana golongan salaf terjemah. Tak ada hurai tafsir pancanu macam ni, tak ada tafsir. Dia kona pemikiran tengok dah tafsir dia kata. Dah tafsir. Kita terjemah ya. Untuk memahami maksud ayat. Sebagaimana yang dihurai, yang difahami oleh para ulama yang berpegang dengan akidah salaf. Dia kata kama ja'at, sebagaimana dia datang bila tashbihin wala ta'atilin, dengan tidak menyerupakan Allah dengan baharu dan juga tidak menafikan. Wa qala aidan fi riwayati ba'dihim, sebahagian orang meriwayatkan daripada Imam Ahmad juga, lastu bi sahibi kalamin, aku bukan geng ahli kalam. Ulama-ulama Imam Syafi'i, Imam Ahmad menentang ilmu kalam ni sebab kes ni macam ni lah. Bila kita buat keluar dalil hujah Quran hadis, dia akan buat lagi buruk. Dia akan kona. Dia kata ni salah faham. Ibarat tu tak betul. Salah cetak. Ini cetakan Wahabi. Salah faham. Tengok. Wala aral kalama fi syai'in. Tak ada apa-apa kelebihan ilmu kalam ini min hadza, daripada ini, illa ma kana fi kitabillahi azza wa jalla, melainkan apa yang dapat diambil daripada kitab Allah, yakni Quran. Aw hadithin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw an ashabihi, ataupun kita ambil sesuatu riwayat daripada sahabatnya, para sahabatnya radhiyallahu anhum, aw anit tabi'in, atau apa ambil riwayat-riwayat daripada tabi'in, bagaimana tentang akidah, kepercayaan kepada Allah, kepada Rasul, macam mana pegangannya, akidah salaf ni macam mana, yang ambil daripada Quran, hadis, sahabat juga tabi'in. Fa amma ghairu dhalika fa innal kalama fihi ghairu mahmudin, sesungguhnya kalam, perbahasan yang orang sebut ilmu kalam, tentangnya tidak dipuji, tentang perbahasan tentang sifat-sifat Allah, sebab dia banyak main logik.
Fala yuqalu fi sifati Rabbi azza wa jal. Tidak dikatakan pada sifat-sifat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala yang maha agung itu kaifa. Bagaimana kalau kata atas arah? Bagaimana kalau kata ada tangan? Walima, kaifa. Walima wala yaqulu dzalika illa syak. Orang nak kata bagaimana, macam mana. Tidak berkata yang demikian itu illa syak, melainkan dia orang yang syak kepada sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada pada diri Allah. Bagaimana, kerana apa? Orang yang akan tanya benda tu dia syak sebenarnya. Dia nak menolak dalil-dalil daripada Quran dan hadis walaupun cukup terang. Okey. Kita baca-baca lagi. Jadi nak tahu jelas ni kena ni lah. Kena baca kitab ni sendirilah. Wa qala Ahmad rahimahullahu taala, wa qala Ahmad rahimahullah fi riwayati anhu fi mawdi'in akhar. Dalam riwayat lain pula dia sebut, nahnu nu'minu bi anna Allah azza wa jalla 'ala al-'arsyihi kaifa syaa kama syaa. Bagaimana yang dikehendaki sebagaimana yang dikehendaki. Bila haddin wala sifatin yablughul wasif wala yahudduhu had wala yahudduhu hadun. Maknanya tak boleh orang yang nak menentukan Allah Ta'ala macam ni. Mensifatkan Allah Ta'ala begini-begini. Nak menentukan keadaannya, sempadannya begini-begini. Tak. Lima ruwaya an Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab an Ka'ab bin Akhbar. Daripada Ka'ab bin Akhbar. Qala Allah Ta'ala fit Taurat. Allah Ta'ala juga sebut di dalam Taurat selain daripada Quran. Allah fawqal ibadi. Aku adalah Allah, dalam Taurat sebut. Atas hamba-hambaku. Wa arshi wa fawqa jami'i khalqi. Aku di atas seluruh makhluk. Wa ana ala arshi. Aku berada di atas arsh. Bila berada di atas arsh ni nak cerita sifat dia ke ataupun zat? Zat Allah Ta'ala. Dia sebut dalam Taurat pun lagu tu. Bukan kata dalam Qurannya. Alaihi udabbiru ibadi. Atas arsh lah aku menyusun, mentadbir hamba-hambaku. Wala yakhfa alayya syai'un min ibadi. Tidak sembunyi atas aku sesuatu daripada hamba-hambaku. Wa kaunuhu azza wa jalla ala arsyihi mazkurun fi kulli kitabin. Dan keadaan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy itu disebut pada setiap kitab-kitab, pada setiap kitab unzila ala kulli nabiyyin ursila bila kaifin. Kepada kitab yang diturunkan atas setiap nabi-nabi, yang diturunkan dengan tidak ada kafiat. Allah Ta'ala berada di atas arsy itu macam mana kafiat, macam bagaimana bentuk, bagaimana keadaan tak tahu. Disebut semua kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi selain daripada Quran, selain daripada Taurat, selain daripada Quran, Injil, Zabur dan sebagainya. Allah Ta'ala kata di atas arsy. Lianna Allah Ta'ala fima lam yazal mausufun bil 'ulwi wal qudrah. Adapun Allah Ta'ala tu memanglah sentiasa bersifat dengan ketinggian, dengan kekuasaan, dengan wal istilah, dengan penguasaan, wal ghalabah, mengalahkan ala jami'i khalqihi, atas keseluruhan makhluknya. Minal arsy wa ghairihi. Dia menguasai, mengurus selain daripada arasy dan juga lain daripada arasy. Kenapa kata arasy sahaja Allah Ta'ala kuasai, bumi Allah Ta'ala tak kuasai? Kalau kata istilah, istawa ar-rahmanu ala arsy istawa, dengan makna istilah ataupun istawla, menguasai, bumi tak kuasai. Lautan daratan Allah Ta'ala tak kuasai ke? Kenapa khusus kepada langit je? Fala yuhmal istiwa'u ala dhalik. Tidak ditanggung. Istiwa' itu atas demikian. Dengan makna kudrah ke, istiwa' dengan makna istilah, dengan makna ghalabah, tak boleh ditanggung. Lepas tu, fa istiwa'u min sifatiz zat. Istiwa' itu adalah merupakan sifat zat ba'dama akhbarana bihi, setelah dia menceritakan kepada kita. Jadi terang, dia tak boleh ditanggung selain dengan makna istiwa, dengan istiwa zat. Allah Ta'ala berada di atas arasy. Bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam. Jadi jelasnya dan terangnya bahawa pegangan Syekh Abdul Qadir Jalaini juga seorang ulama tasawuf dan juga yang dianggap sebagai wali, dia juga berpegang kepada akidah salaf. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan pembongkaran yang seterusnya tentang berapa ramai ulama-ulama berpegang kepada akidah salaf yang tidak boleh dianggap. Golongan yang mengatakan Allah Ta'ala berada di atas arasy itu adalah golongan Wahabi, ataupun mereka ini telah mencipta satu akidah baru yang terpesong daripada
pegangan salaf ataupun ahli hadis. Wallahu alam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.